Nazrul Fahmi, Ada Puan. Firial Humaira, Ada Puan. Ahmad Akmal Shah, Ada Puan. Hairul Adib, Haziq Irsyad, Ada Puan. Sharifah Nadra, Syafiqah, Ada Puan. Ahmad Syafiq Syahmi, Ada Puan. Adib Omar, Adib Omar, Adib ni salah masuk ke apa? Muhammad Fakrul Suyuf, Ada Puan. Muhammad Zafran, Ada Puan. Muhammad Iman Nur Hakim, Ada Puan. Nurul Najihah, Ada Puan. Nur Alia Kristina. Ada Puan. Minta tolong beritahu dalam grup Adib ni rasa dia salah masuk ke apa? Okey. Siapa ni? Adib Omar. Adib. Adib. Adib Omar. Ya Puan. Salah Ada, Puan. masuk ke apa? Ha? Salah masuk ke apa? Okey. So, untuk hari ini kita akan teruskan saya dah masuk office hari ni. Okey, kita akan teruskan dengan LLO yang kedua iaitu masih lagi dalam topik yang sama, Islam sebagai adin. Okey. LLO yang kedua adalah melaksanakan rukun Islam. Okey, so kita akan sentuh berkenaan dengan kewajipan kita dalam melaksanakan syariah. Okey, kewajipan kita dalam kita melaksanakan rukun-rukun Islam yang 5. Okey. Subtopik yang pertama adalah membincangkan konsep syahadah. Okey, ingat dan jangan lupa bahawasanya syahadah ataupun syahadatain ini adalah yang untuk membezakan di antara orang Islam dan juga orang bukan Islam. Okey, syahadatain. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Ingat? Islam dia kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Okey, tetapi sekiranya ada orang yang seikhlas hati untuk memeluk agama Islam, okey, daripada agama lain dan ingin ataupun berhajat untuk memeluk agama Islam, maka syahadahlah yang membezakan. Okey, syahadahlah yang membezakan di antara yang daripada kafir kepada Muslim. Nah, itu syahadah penting. Dan dia juga adalah rukun Islam yang pertama. Ingat nanti kita akan bahaskan konsep syahadah, apakah yang rukun-rukun yang terdapat dalam syahadah. Okey, kita akan tengok satu persatu. Seterusnya melaksanakan ibadah solat dengan sempurna. Okey, sebelum ni kita dah sentuh dah berkenaan dengan solat. Okey, ibadah solat adalah ibadah yang pertama yang akan disoal di hari kiamat nanti. Ibadah solat adalah ibadah yang pertama yang akan dikutip, yang akan dinilai. Okey, ibadah solat juga adalah ibadah yang pertama yang akan ditimbang di mizan. Nah, ibadah solat juga tu di pada mahsyar, di dalam
Dalam barzakh pun sama juga. Solat adalah perkara utama yang akan disolat. Seterusnya membincangkan ibadah puasa, zakat dan juga haji. Okey, rukun Islam. Yang pertama, 2 kalimah syahadah. Okey, solat, puasa, zakat dan juga haji. Okey, syahadah. Syahadah dari sudut bahasa. Okey, pengetahuan, penerangan, perkhabaran ataupun pernyataan. Pernyataan yang keluar daripada mulut kita. Okey, dari sudut istilah, suatu lafaz khusus yang diucapkan oleh seseorang untuk menyatakan keyakinan dan keimanan terhadap Allah dan menyaksikan bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh manusia. Tu dia. Sebab apa? Sebab dalam kalimah syahadah, okey, dalam 2 kalimah syahadah ada 2. Sebab apa disebut 2 kalimah syahadah? Okey, syahadah yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Okey, yang menerangkan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu adalah syahadah yang pertama. Syahadah yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, itu adalah syahadah yang kedua. That's why disebut sebagai 2 kalimah syahadah. Okey, 2 kalimah syahadah. Dalam Islam kita, maksud Islam tu sendiri kita membenarkan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, jadi syahadatain ini adalah untuk merujuk kepada konsep Islam tu sendiri. Kita nak mengaku bahawasanya Allah tu adalah Allah adalah satu-satunya Rabb. Okey, Rabb satu-satunya pencipta, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan lain. Tu nah. Dan siapa yang membawa Islam ini, siapa yang membawa syiar ini adalah Rasulullah. Tu syahadah yang kedua. So, tahap keimanan kita kepada Allah dan juga Rasul ni adalah kena bersifat dengan sifat yang tekan. Tak boleh ada goyang, tak boleh ada goyah kat situ. Okay. So ready, kita nak masuk kepada konsep syahadah ni. Kita nak masuk kepada konsep syahadah. Siapa dalam kelas ni yang belum tak tahu nak tulis? Kalau dalam kelas saya seronok, saya bagi marker seorang, saya bawa marker 2. Okey, seorang kena tulis syahadah yang pertama, seorang lagi kena tulis syahadah yang kedua. Dan kalau tak betul, kawan-kawan kena betulkan sampailah perkataan 2 kalimah syahadah kita ni betul. Kan? Ni dalam PDPR ni payahlah. Macam mana nak buat? Kan? So, ini adalah penulisan ataupun ejaan syahadah yang betul. Okey, kita paling-paling lekeh, tak reti tulis Jawi pun pandai tulis ni lah kalimah syahadah ni. Tak pandai pun, tak pandai tulis tak Jawi, paling lekeh lah. Paling lekeh kena pandai tulis 2 kalimah syahadah. Okey. Di mana yang saya sebut? Okey. Syahadah yang pertama ni adalah asyhadu alla ilaha illallah. Okey, asyhadu alla ilaha illallah. Dan kalimah syahadah yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, apa maksud asyhadu alla ilaha illallah? Sharifah Nadra. Apa maksud asyhadu alla ilaha illallah? Sharifah. Mana? Sharifah Nadra. Sambung tidur ke apa? Fakrus Suyuf. Ya, Puan. Apa maksud asyhadu alla ilaha illallah? Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Okey, apa pula maksud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Dan aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey. Terima kasih Usuyuf. Okey. Cuba tengok betul-betul ni. Wa asyhadu anna Muhammadar ke Muhammadu? Muhammadana. Muhammadar. Sebab apa? Sebab ada perkataan anna kat depan. Okey, sebab ada perkataan anna kat depan ni. Ada perkataan anna kat depan. Dia ada macam grammar lah.
Kalau bahasa Arab ni disebut nahu dan juga saraf kan. Nahu saraf ni macam grammar lah, macam kamu belajar English, grammar kan. Bila ada anna, dia akan jadi mansub. Bila mansub dia kena ada baris fathah kat depan. Nah, baris di atas kat depan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Muhammadur Rasulullah, kalau tak ada anna kat depan, dia akan jadi baris di atas. Muhammad tu akan jadi baris di atas. Kalau ada anna sahaja, ada anna kat depan, jadi okey. Tak ada anna akan jadi baris di depan. Kalau ada anna akan jadi baris di atas. Boleh faham Okey, jadi ini adalah pecahan-pecahan syahadah. Okey, ini syahadah yang pertama dan juga ini adalah syahadah yang kedua lah. Okey. Dalam syahadah yang pertama, tengok sini dalam syahadah yang pertama, okey, la ilaha illallah ni mengandungi dua rukun utama. Okey, mengandungi dua rukun iaitu nafi dan juga isbat. Okey, rukun apa? Rukun nafi dan juga rukun isbat. Rukun nafi dan juga rukun isbat. Okey, apa dia yang nak nafikan? Okey, apa benda yang nak dinafikan? Apa benda yang nak diisbatkan? Isbat ni maksud kata kita menetapkan semula. Okey, kita mengesahkan semula. Kita mengesahkan isbat. Isbat. Okey. So, rukun nafi. Nafi ni ada pada perkataan la. La. Tidak. Tidak tu nafi lah kan? Menafikan. Tidak ada. La ilaha ilahi, tidak ada tu Tuhan. Iaitu menolak semua pengabdian selain daripada Allah. Okey, tidak ada Tuhan. Tu maksud rukun yang pertama, rukun nafi. Memang tidak ada Tuhan. Memang tidak ada Tuhan lain. Okey, tidak ada Tuhan lain. Tu penafian. Penafian bahawasanya tidak ada Tuhan lain. Illallah. Okey, illallah. Okey, melainkan Allah. Melainkan Allah. Dia menetapkan semula, menegaskan semula. Pada perkataan illallah tu barulah rukun isbat tu datang. Mula-mula rukun nafi pada perkataan la ilaha. Kemudian rukun isbat datang bersama-sama ataupun datang selepas rukun nafi itu. Okey, menetapkan bahawasanya memang tak ada Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Illallah. Melainkan Allah. Dia mengisbatkan semula penafian tadi. Jadi, ini adalah rukun dalam syahadah yang pertama. Okey, rukun isbat, penetapan dan pengiktirafan bahawasanya pengabdian hanya kepada Allah yang Esa, Allah yang satu. So dalil dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau lah yang kami sembah dan hanya engkau lah kami memohon pertolongan. Okey. So boleh faham syahadah yang pertama mempunyai dua rukun iaitu rukun nafi dan juga rukun isbat. Okey, rukun nafi dan juga rukun isbat. Okey. Rukun nafi pada perkataan la ilaha dan rukun isbat pada perkataan illallah. Okey, membuktikan semula ataupun menetapkan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Boleh faham? Boleh faham rukun bagi syahadah yang pertama? Boleh faham? Ada soalan? Kita teruskan. Okey. Kemudian pada kalimah syahadah, okey, syahadah kepada Allah ni menunjukkan bahawa terdapat pembahagian tauhid. Okey, pembahagian tauhid iaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Belajar dah ni, belajar dah. Tingkat berapa saya tak ingatlah. Tingkat 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5. Tapi yang pastinya confirm. Okey, confirm dah belajar masa sekolah menengah. Okey, tauhid bagi bertiga iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat.
Okey, tauhid rububiyah ni kita percaya bahawa sifat ketuhanan yang menciptakan alam. Okey, tengok kat sini ya. Sifat ketuhanan yang menciptakan alam. Alam ini diciptakan, bukan semula jadi. Ada pencipta. Ada pencipta yang menciptakan alam ini. Memelihara dan meyakini bahawa Allah sahaja yang menciptakan alam ini dengan seluruh isi dia. Dengan seluruh isi dia. Semua benda yang ada di atas muka bumi ini, okey, tak kira lah alam. Bila sebut alam ni keseluruhan dia. Alam cakrawala ni. Termasuklah lain-lain planet, bulan, bintang, matahari, semua. Okey, ada pencipta dia. Siapa? Rabbul Jalil. Itu sebab disebut rububiyah. Itulah sebab disebut rububiyah. Okey. Kemudian tauhid uluhiyah ni pula adalah kepercayaan bahawa hanya Allah sahaja yang wajib disembah dan memohon pertolongan. Okey. Itu adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid ilahi, asal daripada perkataan ilahi, dan hanya Allah sahaja yang wajib disembah. Uluhiyah. Yang tadi rububiyah ni Rabb, hanya Tuhan sahaja, Rabbul Jalil ni sahaja yang menciptakan alam ini. Okey, dan seluruh isi dia. Seterusnya yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Okey, tauhid asma wa sifat. Beriman dan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang terangkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, bila sebut asma' wa sifat, okey, kita perlu beriman dengan nama-nama bagi Allah Ta'ala dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah. Boleh kalau kita nak try sikit? Try sikit lah. Okey, kenal dah Allah, kenal. Ma'rifatullah, okey, kami dah khatam dah puan. Kami kenal Allah Ta'ala ni. Kenal, okey tak apa. Bila kenal, kita kena kenal dengan semua dia lah. Semua sifat dia, semua zat dia, semua nama-nama dia. Betul tak? Okey, kita bermula dengan Adib Omar. Okey, bermula dengan Adib Omar, sebutkan salah satu daripada nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Asma'ul Husna tu lah. 99 nama kan. Okey, kita bermula dengan Adib. Sebutkan salah satu Adib. Ya Adik. Ya Razak. Razak. Ahmad Syafiq Syahmi. Al-Malik. Al-Malik. Akmal Shah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Alia Kristina. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Firyal Humaira. Al-Hakim. Al-Hakim. Al-Hakim tadi siapa dah sebut tadi? Al-Hakim tadi ada orang sebut dah kan? Siapa sebut Al-Hakim tadi? Dah ada orang sebut ke belum? Belum. Oh, belum. Okey. Diterima Firyal. Hairul Adib. Assalam. Imanur Hakim. Al-Mu'min. Al-Mu'min. Irsyad. Al-Malik. Al-Malik dah ada orang sebut kan tadi? Dah. Selain daripada tu Irsyad. Al-Quddus. Al-Quddus. Muhammad Faqrus Suyuf. Al-Alim. Al-Alim. Nazrul Fahmi. Al-Fattah. Al-Fatah. Nurul Najihah. Al-Muhaimin. Al-Muhaimin. Sharifah Nadra. Al-Latif. Al-Latif. Bagus. Okey, kita pusing balik, naik atas balik. Okey. Sebutkan, okey, banyaklah kan apa ni Asmaul Husna dia ada 99 nama lah. Okey, alhamdulillah. Semua ingat nama Allah. Alhamdulillah. Okey,
Kemudian bermula dengan adib, sebutkan salah satu daripada sifat wajib bagi Allah. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? 20. 20. Okey, adik. Bermula dengan adik. Mana adik pergi dah? Adik? Ya, Ustazah. Okey, nyatakan salah satu daripada sifat wajib bagi Allah. Ada 20 semuanya. Okey, sebutkan salah satu je. Okey. Ingat tak? Ingat tak adik? Ataupun tulis kat ruangan chat ni. Siapa-siapa je. Tulis kat ruangan chat. Okey, cepat. Tulis kat ruangan chat tu saya nak tengok. Sifat wajib bagi Allah yang 20. Baqa, hayyun, wujud. Puan, saya tak boleh puan. Kalau nak senarai macam ni saya kena nyanyi. Bolehlah, siapa nak nyanyi, nyanyilah. Nasyid. Qidam. Allah wujud qidam baqa kan. Saya kalau nyanyi ingatlah puan. Tak bolehlah kalau tak nyanyi. Mukhalafatu lil hawadis. Qiyamu binafsi. Lagi? Wahdaniyah. Tu, betul lah tu. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama' basar, kalam. Kan? Banyaklah. 20. 20 yang 20 sifat Allah yang 20 tu. Okey, sifat Allah kita kenal qadiran. Betul. Kan? Okey, bila sebut sifat, semua kenal dengan sifat Allah. Kalau saya sebut zat Allah, kalau kita nak sebut zat Allah macam mana? Kita kena juga beriman dengan zat Allah, betul kan? Zat Allah contohnya dalam Al-Quran disebut yadullah fawqa aydihim. Okey, tangan-tangan Allah tu di bawah tangan-tangan fawqa aydihim, tangan-tangan kamu semua. Yadullah fawqa aydihim. Allah ni ada tangan ke? Allah ada tangan ke? Tak ada tangan. Tapi disebut yadullah fawqa aydihim, tangan-tangan Allah tu di atas tangan-tangan kamu semua ni. Tangan-tangan para pemimpin ni. Maksud kata kekuasaan Allah tu. Okey, kekuasaan Allah. Yadullah tu adalah gambaran ataupun zat Allah yang menunjukkan bahawasanya Allah ni berkuasa. Yadullah. Banyak lagi contoh-contoh ayat yang lain ya. Contohnya mata-mata Allah. Allah tak ada mata kan? Allah juga tidak ada tangan. Tapi nak menyentuh bahawasanya zat Allah tu. Zat Allah tu. So selain daripada sifat, kita kena hadam juga berkenaan dengan zat Allah. Okey. So ingat pembahagian tauhid ada 3 ni, iaitu rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Okey, seterusnya kita tengok pula syahadah yang kedua, iaitu syahadah kepada Rasul. Okey, kita kena percaya, kita kena beriman dengan Rasul. Okey, syahadah kepada Rasul ni macam mana? Okey, beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Okey. Zabur diturunkan kepada Zabur. Injil Nabi Isa. Taurat Nabi Musa. Alhamdulillah, baguslah kelas ni, seronok saya. So kita kena tahu. Okey, 4 kitab tu ada didorong oleh kepada Nabi dan juga Rasul yang tertentulah. Okey, tapi Al-Quran adalah sumber ataupun rujukan yang diturunkan oleh
baginda Nabi Muhammad SAW, dan baginda jugalah yang menyampaikan kepada umat Nabi Muhammad. Okey, beriman kepada Rasul Nabi Muhammad juga bererti menerima segala rukun iman dan juga rukun Islam serta keseluruhan yang ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab apa? Sebab As-Sunnah adalah menyokong ataupun mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Okey, As-Sunnah adalah menegaskan apa yang terkandung dalam Al-Quran. As-Sunnah adalah menceritakan semula apa yang terkandung dalam Al-Quran. As-Sunnah adalah untuk memperjelaskan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran. Tu pentingnya As-Sunnah. Okey, tu pentingnya As-Sunnah. As-Sunnah ni contoh. Saya bagi contoh dalam Quran disebut ya ayyuhallazina amanu apa ni? Ita izaka apa ni? Sana solat 5 waktu. Okey, ita izaka saumi Ramadan, kan disebut sembahyang 5 waktu, puasa, keluarkan keluarkan zakat, haji, tunaikan haji. As-Sunnah dia menjelaskan bagaimana cara untuk solat, bagaimana cara untuk bayar zakat, ada berapa zakat ni dibagi kepada berapa. Dia menjelaskan semula Al-Quran. Contoh Sunnah, Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Sujud macam aku sujud, rukuk macam aku rukuk. Okey, qiyam seperti mana aku qiyam. Tu Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah ajak balik tu kepentingan sunnah. Okey, jadi sumber perundangan hukum. Okey, sumber perundangan Islam ni ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. 4 dia ni adalah sumber rujukan kita, sumber pegangan kita, sumber perundangan Islam yang utama. Okey, yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Jadi As-Sunnah ni memainkan peranan yang cukup besar untuk memperjelaskan isi kandungan Al-Quran. That's why lah syahadah kepada Rasul ni merupakan syahadatain kita. Kemudian setiap Muslim wajib beriman bahawa syariat yang disampaikan oleh Rasulullah tidak terbatas hanya kepada sesuatu rumpun, tidak terbatas oleh masa dan juga zaman. Okey, dia tak ada kira lah warna kulit ke, darjat ke, miskin, kaya dan sebagainya. Kemudian yakin bahawasanya Nabi Muhammad merupakan Rasul yang terakhir, diutuskan kepada seluruh umat Nabi Muhammad, umat manusia. Yakin bahawa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad meliputi segenap aspek kehidupan yang diperlukan. Okey, semua apa yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis, dia berkisar mengenai berbagai-bagai aspek dalam kehidupan seharian kita. Aspek muamalah, aspek siasah, aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi, semua disebut dalam Islam, disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey. Kemudian cara-cara untuk membatalkan cara-cara untuk mengatasi perkara yang boleh membatalkan syahadah. Okey, ada beberapa perkara yang boleh membatalkan syahadah. Okey, ada beberapa perkara yang boleh membatalkan syahadah. Okey, syahadah kita ni boleh terbatal melalui i'tiqad. Melalui kepercayaan kita. Boleh terbatal melalui perbuatan dan juga boleh terbatal melalui perkataan. Dalam nota ada sebut tak sana? Oh, tak ada. Tak ada sebut dalam nota. Okey, saya tulis kat sini 3 perkara yang boleh membatalkan syahadah. Okey, 3 perkara yang boleh membatalkan syahadah. Yang pertama adalah dari sudut melalui i'tiqad. Kedua melalui perkataan, perbuatan dulu. Perbuatan dan yang ketiga melalui perkataan. Bahaya. Okey, bahaya. Syahadah kita ni boleh terbatal. Apa jadi
Apa jadi bila syahadah terbatal? Kita kena cepat-cepat mengucap dua kalimah syahadah semula. Okey, contoh i'tiqad ni. Kita rasa macam i'tiqad lah. Contohnya orang yang percaya dengan tangkal. Okey, tangkal. Pakai tangkal dekat leher, pakai tangkal dekat pinggang, pakai tangkal dekat lengan kan. Bahawasanya tangkal ni lah yang akan bagi keramat, yang akan boleh sembuhkan penyakit macam-macam lah. Tu i'tiqad, tak betul lah tu. Benda tu boleh membatalkan syahadah. Okey? Tu percaya benda-benda yang syirik, yang syirik macam tu, yang khurafat. Yang khurafat ni tu melalui i'tiqad. So i'tiqad ni boleh terbatal lah kalau kita masalah lah. Okey. Kemudian melalui perbuatan tu sama juga. Kan? Perbuatan. Contohnya macam mana? Apa perkara yang boleh membatalkan syahadah melalui perbuatan? Siapa boleh bagi contoh kat saya? Siapa boleh bagi contoh? Keluar agama. Siapa tu cakap tu? Keluar agama. Keluar agama tu kira murtad kan? Tu keluar agama tu kira murtad. Melalui perbuatan. Dia masih lagi Islam tapi dia perbuatan dia tu boleh menyebabkan syahadah dia terbatal. Boleh menyebabkan syahadah dia terbatal kena cepat-cepat. Inilah mengucap dua kalimah syahadah balik, bertaubat balik. Apa dia? Apa? Macam orang duk tikam nombor ekor tu. Kan orang percaya dengan apa dia? Apa tu? Nombor-nombor. Macam tu. Benda tu perbuatan lah tu. Lagi apa lagi selain daripada tu? Secara tak langsung boleh membatalkan syahadah kita. Melalui ya. Kalau syirik, Syirik pun ialah juga tu. Dia menduakan Allah tu kan. Okey, melalui perkataan dia menghina hukum hakam Islam. Katanya hukum Islam ni dah tak relevan diguna pakai. Contoh kan, hukum hakam ataupun undang-undang Islam ni dah tak relevan diguna pakai pada zaman moden ni. Tu melalui perbuatan. Melalui perkataan. Perkataan tersebut boleh membatalkan syahadah. Bahaya. Itu sebab kita kena belajar ilmu agama ni. Kadang kita tersalah cakap, kita tak fikir benda tu sebenarnya memberi efek kepada syahadah kita. Sedangkan Al-Quran kata apa? Al-Quran kata hukum kanun, undang-undang Islam ni tidak akan lut dek zaman. Tidak akan pudar dek zaman. Tidak akan terhenti mengikut zaman. Dia ada kesinambungan sampai ke hari kiamat. Kan? Sampai ke hari kiamat. Sampai ke hari akhirat. Macam contohnya gerakan Sister in Islam ni. Okey, pernah dengar Sister in Islam, SIS ni? Sister in Islam. Pernah dengar kan? Sister in Islam ni. Sister in Islam ni dia bukan Islam, dia orang Islam. Siapa yang geng-geng dalam Sister Islam ni semua yang pakai tudung, ada yang pakai tudung, ada yang free hair pun ada lah. Okey. Golongan-golongan elit yang ada ilmu, okey, yang ilmu dia tinggi. Dalam kelompok hakim. Pandai, semua orang pandai. Tapi menentang hukum Islam. Dia menentang ni pakai tudung ni. Tapi ada juga lah yang tak menentang pun ada. Menentang poligami. Yang menentang poligami, yang menentang balasan terhadap isteri-isteri yang nusyus ni.
Antara golongan sistem Islam ni itulah. Siti Kasim. Ingat tak? Kenal tak Siti Kasim tu siapa? Kenal kan? Siapa tak kenal Siti Kasim? Okey, siapa dia punya pengasas sistem Islam? Siapa tahu? Dia bukan calon-calon orang kan? Bukan calon-calon orang. Dia salah seorang anak daripada menteri kita. Saya tak maulah sebut, cari sendirilah kan. Cari sendirilah. Kan sister in Islam ni yang bahaya. Bahaya. Luar syahadah. Gugur syahadah. Okay, so kena ucap balik lah. Tu yang siapa yang tak mengucap balik tu wallahu alam, tu antara dia dengan Allah Ta'ala, kita tak tahu. So bahaya benda-benda yang boleh membatalkan syahadah ni. Jadi bagaimana cara untuk kita mengatasi perkara yang boleh membatalkan syahadah? Okey, menghidupkan sunnah Nabi. Ada juga orang sebut apa? Tak payahlah dia ikut-ikut sunnah. Saya ni bukan saya sebut lah, saya bagi contoh. Tak payah dia ikut sunnah ni. Sunnah simpan janggut. Dulu masa zaman Rasulullah tu, Rasulullah tak ada ni. Tak ada shave ni, tak ada shaver. Tu sebabnya simpan janggut. Boleh tak cakap macam tu? Boleh tak? Jangan main-main lah. Jangan main-main. Okay, so kita kena menghidupkan sunnah Nabi. Ada orang perlih tak dalam ni? Sebelum tu nak tanya. Siapa orang perlih dalam ni? Ada orang perlih tak? Syafiq, orang mana Syafiq? Saya orang Penang. Penang. Alia? Johor. Nazrul Fahmi? Penang. Penang. Adik, mana adik? Hairul Adib. Adik Omar? Ipoh. Ada orang Penang, ada orang perlih tak sini? Firial orang perlih ke? Penang. Penang. Sharifah? Perak. Sharifah mana? Perak. Perak. Lagi siapa lagi saya tak sebut nama ni? Akmal. Irsyad, orang mana Irsyad? Negeri Sembilan. Bismillah. Fakrus Yuf? Perak. Najihah? Penang. Penang. Okay, tak apa kot dah. Tak ada orang perlih kot dah. Saya risau kot ni nak sebut-sebut orang perlih ni bahaya. Kan? Kamu faham tak apa yang saya nak sampaikan? Faham. Okay, so saya tak payah sampaikan dah lah. Okay, sebab dah faham dah kan? So bahaya nak. Bahaya bagi orang yang tak mau hidupkan sunnah ni. Buat sunnah kata, apa dia? Bid'ah. Bahaya, susah lah macam ni kan? Buat amal-amal sunnah cakap bid'ah pula. Kan? So, bila sebut menghidupkan sunnah ni, boleh tak salah seorang sebut dekat saya antara sunnah yang perlu kita hidupkan. Contoh-contoh sunnah yang kita perlu hidupkan. Apa dia? Contoh-contoh sunnah. Contoh-contoh amalan sunnah. Kah? Cepat. Masa nak habis hari. Makan wangi-wangian sebelum solat. Lagi? Banyak lah. Cepat. Apa lagi? Yang sebut tadi Harul Adib kan? Fakrus Yuf. Apa lagi amalan-amalan? Contoh-contoh amalan sunnah. Tahajud. Nazul Fahmi sebut. Puasa sunat. Tunggu lagi. Sedekah. Sedekah lagi. Iman. Quran. Apa dia Firial? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ni satu kefarduan lah kan. So amalan sunnah yang selain daripada amalan fardu ni apa dia? Macam orang lelaki. Orang lelaki Rasulullah dia suka buat apa? Dia suka simpan ni dia selit ni sikat rambut dalam kocek baju dia, kocek jubah dia.
Kan mudah tak nak buat tu? Mudah saja. Okey, mudah je. Buatlah. Okey, Rasulullah suka simpan sikat dalam kocek baju kan. Lepas tu Rasulullah suka pakai celok. Habislah lepas ni semua kelas ni pakai celok apa ni. Tak kira lelaki perempuan. Okey, banyak lagi lah. Okey, makan, duduk. Keadaan makan tu kan Nabi Muhammad makan macam mana? Kaki mana naik? Kan cara Nabi Muhammad tidur. Kan? Banyak benda lah. Macam kelas satu lagi kalau tak silap saya. Saya tanya apa amalan sunnah, dia kata makan 3 jari pun. Okey, makan apa 3 jari tu? Makan nasi. Ya ke? Ya ke makan nasi 3 jari? Ha? Makan roti. Makan roti kan? Nah. Kemudian so banyak lagi lah amalan-amalan sunnah yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. So amalkanlah sunnah. Okey, kemudian kepentingan ilmu agama. Okey, kepentingan ilmu agama, kita kena menghayati ilmu agama. Kita bukan mempelajari saja, tapi kita menghayati ilmu agama tersebut. Maksud kata kita mempraktikkan ilmu agama. Orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dia tahu, dia adalah orang yang tolol. Bukan saya sebut lah. Bukan saya sebut. Orang yang tak faham agama dia adalah orang yang jahil. Tapi orang yang faham agama tapi dia tak beramal, dia adalah orang yang lebih pada jahil lagi. Dia orang yang tolol. Tolol mu ni. Macam orang Kelantan Terengganu sebut tolol mu ni. Kan? Orang yang tolol. Tolol ni maksud orang yang lagi teruk pada orang yang jahil. Dia faham ilmu agama tapi dia tak implement. Dia tak amalkan. Seterusnya mengadakan kempen dan ceramah-ceramah yang berkaitan dengan akidah yang sahih. Ingat adik-adik sekalian, ingat, tolong ingat sekarang ni. Bahayanya kita adalah bahaya bagi orang yang berfahaman Syiah. Okey, Syiah tu memang dah terkait dalam kumpulan ataupun dalam kelompok orang-orang yang belajar ilmu agama. Golongan Syiah nah. Syiah di kalangan profesor pun ada. Di dalam kalangan profesor pun ada. Tak solat jamak hanya sekali saja sebulan. Sebab apa? Syiah. Amal Syiah. Bahaya. Bahaya. Kalau kamu pergi dekat nanti pergi buat umrah nanti, kalau ada duduk sebelah orang yang dah sujud letak batu kat depan tu, kat depan sejadah tu, memang confirm Syiah. Sebab mereka ni percaya dengan batu apa? Siapa tahu? Batu apa? Batu apa? Siapa tahu? Ya, batu Karbala tu kan. Batu Karbala tu. Saya alhamdulillah masa pergi buat umrah hari tu tak jumpa lah. Tapi arwah mak sangat arwah abah saya memang ada jumpa lah. Duduk sebelah mak orang yang solat sebelah dengan memang yang dia letak batu kat depan. Bahaya bagi orang yang Syiah ni lah. Okay. So mesti ada penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Sebab apa? Takut berlaku ajaran sesat. Okay, dia sesat akidah. Kamu ada kelas tak 11 suku? Ada. So kita berhenti sampai sini lah. Kita berhenti pada slide yang ke-9. Alamak, banyak lagi ni. Daripada 52 slide ni baru berhenti kat 9. Okay, tak apa, kita nanti hari Rabu kita akan sambung pada slide yang ke-9. Tolong ingatkan adik boleh tak? Bab solat ni tak apa. Bab solat ni saya laju-lajukan lah sebab kamu dah khatam dah bab-bab ni. Ni lah pembahagian rukun Islam. Okay, so kita stop sampai slide yang ke-8. Kita sambung slide yang ke-9 pada hari Rabu nanti. Okay. Minta maaf tadi saya duduk tunggu. Ingatkan kamu ni tak habis kelas lagi. Rupanya saya salah masuk kelas. Saya salah link. Okay, kita jumpa hari Rabu. Okay, kemungkinan lah. Saya maklumkan awal kemungkinan hari Rabu ni saya akan buat kelas petang. Lewat petang ataupun ke malam sebabnya Rabu tu ada majlis perpisahan. Kalau kamu kenal Madam Nik Haniza, Madam Nik Haniza bukan lagi jadi warga PBU, dia dapat pindah ke Politeknik Seberang Perai. So
So ada majlis ni lah, majlis perpisahan Madam Nick lah hari tu. Okay, hari Rabu tu. So apa-apa tunggu info daripada saya. Okay nak? So saya lepaskan kamu jam 11.19. Saya minta maaf ambil masa 4 minit. Wallahualam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bye.